العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أكرم الأكرمين يا مجيب الله منزلنا برحمتك. يا أكرم الأكرمين يا مجيب الله منزلنا بمغفرتك. يا أكرم الأكرمين يا مجيب الله منزلنا بمغفرتك. يا أكرم الأكرمين يا مجيب الله منزلنا بمحبتك. يا أكرم الأكرمين يا مجيب الله منزلنا بمرضاتك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما ولا تلقي نحن معنا شأنه ولا مرحوما. اللهم ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ببركة هذه الجماعة. اللهم بها هذا التجمع يا رب. اللهم يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم بلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يسر أمورنا يا رب العالمين. أنت يسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم أنت يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia, pada malam yang barakah, zikir kita diiringi hujan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hujan ini berarti hujan yang bermakna, satu hujan yang zahir, satu hujan yang batin. Sebagaimana yang kita baca, qad ajdabat ardul qulub. Qad ajdabat ardul qulub. Ya Allah, sesungguhnya telah kering kemaraulah ardul qulub, bumi hati ini. Qad ajdabat ardul qulub. Ya Allah, telah kemaraulah, telah keringlah bumi hati ini. Ketika mana hati kita kering, kita ke mana kita tidak memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke mana hati kita kering kemarau, kita ke mana kita tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ke mana hati kita kering dan kemarau, kita ke mana kita tidak mengerti makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mencintai akhirat, maka ketika itu hati kita telah kering. Qad ajdabat ardul qulub wastahkamat dinal qulub. Maka apabila hati kita kering, maka terdedah dengan pelbagai penyakit, terdedah dengan berbagai bahaya. Apabila hati kita kering daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita isi hati kita dengan mencintai dunia, maka terdedah kita dengan bahaya. Jadi kita mudah-mudahan hujan yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun membaca ya ghiyasul mustaghithin, ya ghiyasul mustaghithin, wahai Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan yang zahir untuk alam yang zahir, hujan yang zahir untuk alam yang zahir, untuk bumi, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk binatang. Hujan yang batin itu mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, maka hati kita menjadi subur, hati kita menjadi hidup. Ini lebih kita perlukan berbanding hujan yang zahir menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbentuk duniawi, satu pun kita tak bawa ke dunia. Hujan yang zahir ini memberikan kesuburan pada tanah. Hujan yang zahir ini memberikan minuman kepada binatang dan minuman kepada kita, maka itu adalah habuan dunia semata-mata. Sedangkan hujan yang batin, bila hujan batin ini turun, maka turun dengan rahmat, maka datang kepada hati kita, maka hujan yang batin ini menumbuhkan hati kita. Hujan yang batin ini menghidupkan hati kita, menambah hidup hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman kita. Bila menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bertambah rasa cinta kita, bertambah makrifat kita, bertambah rasa faham kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hanya saja orang mukmin itu apabila disebut kalimah Allah, gemetar hatinya. Hati siapakah yang gemetar? Hati mereka yang hidup.
apabila dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan-hujan rahmat, apabila dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan-hujan maghfirah, hujan-hujan mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hujan yang maknawi ini jatuh pada hati kita, jatuh pada ruh kita, maka kita menjadi manusia yang hidup pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam dan keberkatan hari yang mulia ini, bertanda sholawat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kami selamat. Kami nak pergi tempat orang ni, semua gaduh. Apabila ustaz tu bawa pergi tempat orang pula dia tu, saya untuk untuk jadi bahasa insya-Allah mudah-mudahan kita diselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan doakan kesempatan kepada kami selamat pergi selamat balik. Selamat pergi selamat balik. Mudah-mudahan kita berkenan selawat ini Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan, Allah Subhanahu memberikan menambahkan ilmu dan sebagainya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan menambahkan faedah kepada madrasah itu. Mudah-mudahan mendapatkan barakah kepada madrasah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menambahkan ilmu iman kepada madrasah yang kita sayangi ini, madrasah yang kita cintai ini. Madrasah ini sama-sama kita bangunkan. Madrasah ini sama-sama kita bangunkan. Madrasah ini bukan berjayanya dengan bangunan tiang, tak. Berjaya kita hidupkan madrasah ini bukan berjaya kita naikkan madrasah ini, masya-Allah. Saya pun tak ada gambar, tak pernah terfikir dulu pun ada di madrasah ni. Tak pernah terfikir masa belajar, tak pernah terfikir masa emosi pun tak pernah terfikir, tak pernah mimpi pun. Dah balik pun tak pernah mimpi pun. Tiba-tiba naik madrasah. Jadi madrasah ini didirikan bukan sekadar tiang, tetapi madrasah ini didirikan oleh penghuni dia. Madrasah ini didirikan oleh penghuni dia. Madrasah ini didirikan oleh pengamal dia. Jadi kalau tuan-tuan memberi sokongan, maka kita sama-sama mendirikan madrasah ini. Tidak ada makna masjid yang lawa, tersedap indah, tapi tidak dimakmurkan masjid. Tak ada makna masjid. Walaupun masjid dia besar, tak ada makna masjid. Walaupun kapet dia tebal, tak ada makna. Saya kira dalam itu tidak ada pengisian. Itu juga madrasah, tak ada makna kalau orang dalam dia tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan akhlak. Maka dengan madrasah sebegini kita menambahkan tarbiyah kita. Dengan madrasah yang sebegini menambahkan iman kita. Dengan madrasah sebegini bertambah mahabbah kita sesama kita. Itu niat kita, itu keazaman kita. Dengan madrasah ini menambahkan mahabbah, bukan menambahkan musuh. Polik betul-betul. Tak ada kata-kata pun. Elok-elok tak masuk pondok, tak ada musuh. Masuk pondok ni kan main musuh kan? Apa dengan babangan tu? Sepatutnya masuk pondok bertambah mahabbah kita kepada manusia. Kita sebarkan mahabbah kepada orang. Jangan kita sebarkan permusuhan. Sepatutnya madrasah ini madrasah mahabbah. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar makna mahabbah sesama kita. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari akhirat itu benar. Hari akhirat itu dahsyat. Maka tidak ada orang yang selamat di akhirat nanti kecuali orang yang mana-mana beramal dengan ilmu dia. Mudah-mudahan kita dapat satu amalan pada hari akhirat nanti, kita rasa mahabbah sama kita kerana Allah. Bukan kerana lain, kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah sesama kita ini adalah sifat penghuni syurga. Jadi kita siap-siapkan sifat penghuni syurga di dunia lagi. Orang yang bersifat dengan penghuni syurga mudah masuk syurga. Kalau dia tidak bersifat dengan penghuni syurga, kena wandam dulu, kena sasah dulu. Sebab kita tidak menyediakan diri kita bersifat dengan sifat ahli syurga. Orang yang telah menyediakan di dunia ini dengan sifat ahli syurga, maka mudah masuk syurga. Di antara sifat ahli syurga apa? Mahabbah. Mahabbah fillah. Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rasa cinta kita, semakin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang Islam
berkasih sayang. Dua orang Islam saling kenal mengenal, maka bila bertemu dua orang Islam, bersalaman dia, bertemu dia, tersenyum dia, maka turun satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kedua orang tadi. Maka 99 rahmat dapat kepada orang yang paling mencintai saudara dia. Dua orang bertemu, dua-dua gembira, tapi lebih banyak mendapat rahmat orang yang paling gembira. Sebab orang yang bergembira dengan saudara dia, itu adalah sifat penghuni syurga. Sebab dalam syurga nanti kita memandang saudara kita bukan sekadar pandang, penuh rasa nikmat dan cinta. Kita pandang wajah saudara kita nikmat. Sebab dalam syurga itu penuh dengan nikmat. Tidak ada satu yang tidak nikmat dalam syurga. Mata kita ni bila terbuka saja, kita pandang apa pun nikmat. Kita pandang pokok nikmat, pandang tanah nikmat, pandang rumah nikmat, pandang muka isteri lagi nikmat. Pandang saja. Dan memandang muka saudara kita nikmat. Bila kita bertemu dengan saudara kita dalam syurga, tak sama dengan kita bertemu ketika dunia ni. Dekat dunia ni kita bertemu dengan saudara kita, muka ni muka lain kita kata, muak kita tengok muka kawan-kawan kita. Adapun dalam syurga, kita melihat muka saudara kita penuh rasa nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan sifat kita sebelum masuk syurga. Kenapa kita tidak sempurnakan sini di dunia? Ketika nak masuk syurga, nak melangkah syurga, walaupun amalan kita berat dengan kebaikan, maka layak masuk syurga. Tetapi sebelum masuk syurga, Allah Ta'ala sempurnakan kelayakan itu. Walaupun kita boleh masuk syurga dengan amal kita, salat kita banyak, zikir kita banyak, baca Quran kita banyak, sedekah kita banyak, maka layak kita masuk syurga. Belum lagi kita masuk syurga, sehingga Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak kita. Walaupun kita ada amal melayakkan masuk syurga, tetapi sebelum kita melangkah ke syurga, Allah Ta'ala sempurnakan diri kita. Apa Allah Ta'ala sempurnakan? Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na, kami cabut, kata Allah SWT. Kita nak melangkah ke pintu syurga, tak ada ujian dah, nak melangkah ke pintu syurga sahaja. Tetapi Allah Ta'ala sempurnakan kita dengan mencabut sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Nama dia ghil. Ghil ini adalah perasaan tidak puas hati kepada saudara kita. Nama dia ghil. Cemburu, hasad kepada saudara kita, nama dia ghil. Jadi sebelum masuk syurga, ghil ini dicabut kepada hati kita. Ghil ini ada di mana-mana. Walaupun sahabat baik kita ada perasaan cemburu kat dia, kita ada perasaan dengki. Walaupun kawan baik kita, tiba-tiba gaji yang lebih pada kita, kita rasa dalam hati itu banyak pula gaji daripada kita juga. Apa lagi kita kata, apa sahaja, maka ada ghil dalam hati kita, keburukan pada saudara kita. Ada pada dalam syurga, tidak ada perasaan itu lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabutkan daripada dan manusia itu ghil. Min sudur ghillin ikhwana, mereka bersaudara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita tidak cuba mencabutnya sendiri? Kenapa kita tidak cuba mujahadah mencabutkan rasa benci kita kepada saudara kita? Semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat Nabi yang mencintai sama mereka yang luar biasa. Tidak ada dalam sejarah percintaan yang berlaku sebagaimana percintaan di antara orang Aus dan Khazraj. Seperti mana orang Ansar dan Muhajirin, mereka itu mengasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga kita dalam madrasah tarbiyah ini, selain dalam tarbiyah diri kita untuk kita menambahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tarbiyah diri kita supaya mengasihi sama kita. Maka bila kita kasih kepada seorang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan di akhirat nanti. Sab'atun yuzilluhumullah
yauma la zilla illa zilluh. Kita akan dinaungi di arasy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup mengeluarkan sifat-sifat dengki daripada hati dia, dan dia melihat saudara dia dengan penuh rahmat, melihat saudara dengan penuh rasa cinta kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala berikan dia kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ke kita? Tak percaya ke kita dengan hadis ini? Tidak percaya ke kita padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat sengsara? Tak beriman ke kita? Tak yakin ke kita? Tidak takut ke kita? Maka sini kita takut. Takut baik kita yang tak selera ini. Baik kita yang tak betul ini. Kita betulkan. Mujahadah. Bermujahadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendirikan madrasah ini. Madrasah ini didirikan dengan orang-orang yang menambahkan akhlak dia. Madrasah ini berdiri dengan ramai orang yang beramal. Madrasah ini akan berdiri bila orang bertambah iman dia, bertambah takwa dia, bertambah mahabbah dia, bertambah makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kebanggaan para guru sebelum kita. Para guru, para murabbi sebelum kita berbangga dia. Bila generasi kita cuba mempertahankan madrasah ini, maka guru kita berbangga, bahagia dia, gembira dia. Begitu juga guru sebelumnya sampailah menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam ini Nabi kita bergembira. Sungguh dia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap minggu, setiap Jumaat amal kita dibentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila amal kita baik, fasyakarullah. Apa maksud Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bermaksud Nabi bergembira dengan kita. Nabi berbangga dengan kita. Begitu juga para guru sebelum kita, bila kita beramal, bila kita mengubah sifat kita, mengubah akhlak kita bertambah baik, maka menjadikan kegembiraan kepada generasi sebelum kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.